Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, salam kepada kamu dan juga sekeluarga. Hari ini kita akan sama-sama untuk membaca Matius bab 8 ayat 1 sampai ke 4. Pengujian seorang kusta. Di mana kita juga akan merujuk kepada satu pentepitan yang sangat baik yang ditulis oleh Robert Esno dan Ashley McCord mengikut tradisi Wesley. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan membimbing kami untuk memahami akan firman, supaya iman kami diperkukuhkan, kasih dalam Yesus Kristus dipertingkatkan, dan harapan dalam Yesus diperketarakan, dan juga pertaubatan yang ada dalam Yesus Kristus berterusan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengar akan firman Tuhan yang dicetak dalam Matius bab 8 ayat 1 sampai ke 4. Di mana kita lihat setelah Yesus turun dari bukit, orang ramai berbondong-bondong mengikut dia. Datanglah seorang yang sakit kusta, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengkurupkan tangannya, menjamar orang itu dan berkata, Aku mau jadikan engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahu hal ini kepada sesiapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman dan persembahan gelah. Persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di sebalik teks ini adalah sebenarnya dari ayat 1 sampai ke 17 ada 3 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. 2 catatan pertama ini merekodkan penyembahan orang yang secara licuar tidak bersih. Dan oleh itu kebanyakan orang Yahudi akan menjauhkan daripada mereka. Ayat 1 sampai 4 berkaitan dengan seorang yang kusta. Ayat 5 sampai 13 tentang seorang yang bukan Yahudi, yang dianggap orang yang tidak bersih daripada segi agama Yahudi. Mujizat Yesus. Yesus melakukan perkara yang tidak terbayang dan menyentuh orang kusta. Dia kemudian menyembarkan hamba orang bukan Yahudi dengan sepatah kata dari jarak yang jauh. Selepas penyembahan ini, Yesus Kristus menyemburkan demam ibu petua Petrus. Orang ramai yang memerlukan terus datang. Matius meningkatkan aktiviti Yesus sebagai pengenapan peranan hamba Yahweh dari kitab Isaiah di Perjanjian Lama. Kita lihat selepas kobar Yesus Kudus di atas gunung, Yesus turun dari dalam gunung dengan orang ramai yang besar. Orang ramai ini ikut kitab Matius bab 5 ayat 1 dan 2 mengistiharkan, mengiktilaf pengajaran Yesus Kristus berwibawa, berkuasa, dan mau mengikutnya ada orang ramai. Pengiktilafan ramai. Orang ramai ini mengiktilaf pengajaran berwibawa Yesus dan mau mengikut Yesus. Hana mencadangkan bahawa majoriti mengikut Yesus lebih kerana rasa ingin tahu daripada kepercayaan Yesus. Sebab Yesus Kudus memang bercakap, berkobar dengan ajaib, membuat mukjizat dengan ajaib sekali. Mereka heran sekali tentang siapakah Yesus boleh buat sedemikian. Mungkin mereka belum tahu, belum percaya dengan betul-betul dia adalah Tuhan. Matius bagaimanapun menunjukkan bahawa orang ramai mengiktifam bahawa autoritinya adalah unik. Dan lihatnya tidak diterjemahkan dalam New International Version English. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang berduduk di hadapan, meminta agar Yesus menyucikannya. Saudara-saudari, undang-undang adalah jelas. Mereka yang menghidap kusta adalah tidak bersih. Dan mereka mesti kekal di luar komiti. Mereka akan sangat sunyi. Mereka berseorangan. Mereka bukan saja sakit dari segi fizikal jasmani, tetapi hati dan psikologikal mereka juga berasa luka dan berasa begitu sunyi sekali. Saudara-saudari, mereka istihar bersih oleh iman, barulah mereka boleh masuki balik kepada komuniti. Mereka amat memerlukan penyembuhan. Mereka kemudian mentawarkan korban yang diperlukan dan diistiharkan oleh iman.
Oleh itu lelaki itu berkemungkinan berada di kawasan luar bandar dan telah mendengar tentang kuasa penyembuhan Yesus dan mengharapkan Yesus Kristus dapat menyembuhkan dia. Saudara-saudari, kita lihat di mana harapan si kusta. Setengah-setengah teks menyiratkan bahawa kusta dianggap tidak dapat disembuhkan melalui cara semula jadi. Keadaan lelaki itu tidak berpengharapan. Tetapi ia mengiktiraf kuasa penyembuhan Yesus. Si kusta bercakap kepada Yesus, meminta kepada Yesus, menyuruh kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, dapat membersihkan saya, dapat mengkuduskan saya, dapat menyembuhkan saya. Si kusta tidak merayu kepada Tuhan untuk menyembuhkan, tetapi kepada Yesus yang menjawab, aku mau. Pendengar Matius akan tahu bahawa hanya Tuhan yang boleh menyembuhkan. Untuk penyembuhan Namaar di mana seorang nabi dapat menyembuhkannya. Matius tidak menjelaskan implikasi mukjizat Yesus. Sebalik pembaca dibiarkan untuk merenungikan implikasi. Sama ada si kusta dia lihat Yesus adalah nabi ataupun seorang yang diutus oleh Tuhan, mungkin adalah seorang Mesaya, seorang yang akan datang untuk menyelamatkannya, atau apa implikasi dengan kristologi. Implikasi kristologi. Pembaca sudah mengenal Yesus sebagai Immanuel. Maksudnya Allah bersama kita dalam peringatan. Dalam Matius bab yang pertama tentang kelahiran Kristus. Orang kusta ini mensampar Yesus sebagai Tuhan Kurios, nama Yunani ataupun yang dipanggil Yahweh, Tuhan dalam teks Yunani dalam Perjanjian Lama, setujuns dengan latar belakang ini dengan perbuatan ajaib Yesus. Istilah tersebut mungkin berfungsi sebagai penunjuk secara lisan yang menunjukkan Yesus Kristus Tuhan Kristus yang tinggi seperti dalam huraian. Saudara-saudari memahami apa maksud Tuhan, sudah tentu Tuhan Kurios. Memahami Tuhan juga merupakan satu bentuk panggilan yang digunakan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, yang mungkin merupakan penggunaan pada tahap sejarah. Menyentuh yang tidak tersentuh. Saudara-saudari, kita lihat Yesus menghulur tangannya untuk menyentuh dia. Kendati sang kusta dijangkiti melalui sentuhan, tetapi bukannya dicemari. Yesus mengucikan si penderita kusta. Dengan Yesus kesucian ini akan menjadi satu jangkitan. Saudara-saudari, kita lihat bagaimana Yesus membuat si kusta ini disembuhkan. Mengingati penistihar para iman, Yesus mengistiharkan, jadilah engkau tahir, dan dengan serta-merta dia disucikan dari penyakit kusta. Yesus Kristus itu lebih besar dia punya fungsi kalau dibandingkan dengan iman yang biasa. Tidak seperti para iman yang hanya akan membawa umat selepas luka kusta disembuhkan secara semula jadi. Dan pemohon persembahkan korban yang diperlukan. Yesus hanya menyentuh orang ini dan mengucapkan kata-kata yang berwibawa. Kita lihat begitu autoritatif Yesus Kristus. Authority Yesus Kristus. Perintah kepada orang kusta. Yesus kemudian melarangnya untuk memberitahu sesiapapun tentang perkara ini. Sebaliknya dia merintah untuk pergi, tunjukkan dia diri kepada iman supaya dia boleh masuki balik kepada komuniti, supaya keperluan sosial dan keluarga ini dijagai, dan persembahkan pembelian yang diperintah oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka. Saudara-saudari, dalam kisah Markus, perkara pertama yang dilakukan lelaki ini ada sebaliknya. Dia menyebarkan berita. Seperti dalam contoh-contoh lain dalam Matius, pemahaman dan keadaan mereka yang berhubungan dengan Yesus lebih jelas. Contohnya bandingkan Matius 14 ayat 33 dan Markus bab 6 ayat 52. Oleh itu ketaatan lelaki itu tersirat walaupun mungkin tidak mungkin dari segi sejarah. Saudara-saudari, kembali ke komuniti. Perintah untuk menghadap imam membolehkan si kusta kembali ke komuniti. Setelah diistiharkan pesih, hanya berujar bahawa ia tidak banyak berkaitan dengan Yesus, mematuhi hukum seperti yang dikatakan dalam Imaman bab 13 dan 14. Yesus telah datang untuk menggenapi hukum Taurat dan para nabi.
tetapi bukan hukum-hukum kesucian ritual. Kerana Yesus jelas melanggar hukum-hukum tersebut. Kamu lihat Yesus Kudus yang lebih penting adalah semangatnya. Intipati untuk daurat itu bukan saja bentuk, sebaliknya sentuhan penyembahan yang menyucikan orang ini, dan kesucian adalah matramah hukum daurat. Yesus membolehkan orang ini mengalami ucapan bahagia bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Kita lihat si kusta itu begitu bertumpu perhatian dalam Yesus Kristus. Dia jumpa Allah dan mukjizat yang diperlakukan oleh Yesus yang sempurna Tuhan. Kesaksian kepada para iman. Penyembahan lelaki ini akan menjadi kesaksian kepada mereka, para iman serta orang lain. Menunjukkan bahawa Yesus bukan saja menyembuhkan, tetapi menyucikan. Tetapi juga memuliakan lelaki itu kepada masyarakat. Supaya kesucian hatinya, kesucian psikologinya dijaga. Selain daripada kesihatan jasmani yang diperlukan. Pemenuhan hukum memudahkan pemulihan ini. Yesus Kristus memang memenuhi keperluan hukum. Dan dua cerita pertama ini termasuk Yesus Kristus menyembuhkan orang kusta, dan selepas itu menyembuhkan seorang hamba, menunjukkan bahawa kerja Mesias Yesus adalah holistik dan sempurna ataupun komprehensif. Penyembuhan dan pemulihan bagi si kusta, dia bukan saja menyembuhkan tetapi juga menyucikan supaya dia boleh menyertai semula komiti Yahudi beliau. Penyembuhan dan penyucian membolehkan orang kusta balik ke masyarakat. Maksudnya Yesus Kristus mau menyelamatkan seseorang, mau menyembuhkan seseorang adalah menyembuh secara holistik. Bukan saja jasmani, tetapi juga dalam situasi psikologi, dan lebih-lebih lagi ada roh, hubungan rohani, yaitu hubungan dia dengan Tuhan. Semua Tuhan memberkatimu dan menyembuh semua kesakitan kamu. Sama ada jasmani, sama ada psikologi ataupun rohani. Semua Tuhan memberkatimu dan sekeluarga. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami memerlukan penyembuhan daripada Yesus Kristus untuk menyembuhkan kami. Adakala kita sakit dari segi fizikal, yang lebih-lebih lagi hati kami ada dilukai. Adakala kita tidak ada image ke diri yang betul. Tuhan bantulah kami lebih-lebih penting menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Menjalin memulihkan hubungan kami dengan Yesus. Supaya kami diperkuatkan iman darah kami dengan Tuhan. Supaya jiwa kami boleh diberkati. Supaya hati kami dapat sukacita dan juga kebahagiaan yang selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa supaya dosa kami diampuni dan kami dapat menjadi anak Tuhan dengan keperkuatan Kristus Yesus di atas salib, dan kebangkitan Yesus menjanjikan kehidupan yang abadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Kita jumpa